kita nak mulakan dan di mana ia berakhir. Okay, right. So, seperti mana yang saya terangkan tadi ya, sebelum you start with any research, dia bermula dengan observations. Pemerhatian. Malah saya rasa pemerhatian ni tak semestinya orang yang celik sahaja membuat pemerhatian. Profesor Ismail, kan the first senator yang muda tu, dia buat PhD. Dia pun bermula dengan pemerhatian. Walaupun pemerhatian dia tak nampak. Kan, dia melihat, dia listen, dia observe secara berhati dia, mendengar dia kan. Apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang? So, bila Tuan Puan nak start dengan research, do something yang benda tu memang sedang berlaku, yang memang you feel that something need to be done. Ada isu yang nak dibuat. Ada isu yang kita nak kaji. Okay, based on pemerhatian. Okay. Selepas pemerhatian ya, so saya akan untuk sesi ni saya please follow this ni kita ikut step by step on this ya. Sekarang kita talk on observation. Okay, dia merupakan satu situasi di mana kita melihat ya ada keperluan untuk kita menyelidik ataupun menyelesaikan suatu masalah. Okay, kalau misalnya research kita berbentuk application, maka ada masalah dan kita belum buat kajian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay? Right. So, observation ataupun pemerhatian ni mungkin kita tengok ya, bila sekarang ni problem tersebut wujud dalam organisasi. Okay, macam contoh saya bagi tadi, bila tengok sekarang ni kan mutu pekerja pensyarah memang merosot. Okay? Ataupun ya, bagi pengurus ataupun ni kita tengok ada sesuatu bagi kita yang academician ni, kita tengok ada sesuatu isu ataupun sesuatu teori yang belum betul-betul orang explore lagi benda tu. Contoh tu macam Cik Imran kata tadi ya, yang Maslow ni. Ni dah well accepted ya, tapi sejauh mana ya teori Maslow ni boleh apply dalam generasi sekarang ni? Maslow buat ni tahun 1824. Teori Maslow ni bolehkah dan kita applicable tak teori ni dalam kehidupan kita sekarang ni? Okay. Sebab kita nampak dalam satu situasi, biasanya those yang ada political power cenderung untuk, ataupun those yang terlibat dalam politik cenderung untuk bertingkah laku ke arah penyalahgunaan kuasa. Pasal kita tengok dalam paper kan, yang ada position ni yang selalu abuse dia punya power. Okey, kan benda tu benar? Okey, ataupun kita tengok kenapa pegawai atasan mengambil rasuah? Kenapa? Apa punca dia? So ini benda-benda ni kan yang observation yang create research idea. Okay, create research ideas. Dan lepas tu untuk explore lagi, untuk meneroka lagi bidang ni dengan jelas lagi, kita membuat sorotan karya. Ataupun bahasa Indonesia dipanggil sorotan susastra. Okay? Okay, siapa yang ada bibik balik rumah tanya, betul tak sorotan susastra? Okay, ulasan karya. Okay. So bila sebut ulasan karya ataupun literature review ni, okay, yang ni merupakan ya satu review ataupun review, what we call it, rasa ya, pembacaan daripada bahan-bahan yang dipublish ataupun bahan-bahan yang unpublished. Publish ni yang diterbitkan maknanya daripada buku, jurnal, semua tu kita panggil published literature review. Yang unpublished ni contohnya macam thesis PhD, thesis master, itu semua merupakan unpublished literature review. Okay? Okay. Yang mana kita akan mula mengkaji ataupun membuat pembacaan daripada published dan unpublished work ni berkenaan dengan area yang kita nak kaji. Okay, berkenaan dengan bidang yang kita nak kaji. Okay, itu yang diterbitkan. Kadang-kadang mengambil masa sampai 4 tahun.
barulah buku tu dicetak. So maklumat tersebut dah 4 years ke belakang. Manakala jurnal ni paling lama setahun. Paling lama setahun. Kalau conference proceeding ni, sebelum masa hari conference tu dah ada proceeding dia siap-siap dah. Very current information. Sebab tu kita kena, dalam penyelidikan akademik ni memang kena journals. Kecuali lah kalau tuan-puan terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan sejarah. Yang tu tak boleh lari lah. Sejarah ataupun yang berkaitan dengan agama, yang tu memang kitab-kitab semua kita refer lah. Tapi social science macam kita ni kebanyakannya should go for journals. Okay, sebab journals tu yang current. Okay. Dalam journals kita ada artikel. Okay. Kita ada contohnya Journal of Marketing contoh. Okay. Dalam Journal of Marketing dia adalah 10 artikel dalam jurnal tersebut. Itu yang kita ambil ni artikel dalam jurnal tersebut. Bukan ambil jurnal marketing tu, artikel dalam jurnal tersebut. Okay. Sekarang ni bila ada penggunaan komputer ni, terutama kalau tuan-puan boleh akses ataupun jadi membership kepada library tertentu kan, di rumah pun boleh cari bahan. Tak perlu pergi library. Senang kan? You boleh akses daripada rumah. Okay, jadi membership library. So those yang nak, siapa yang kalau macam UUM Studio, siapa yang register dengan UUM tu memang daripada rumah lagi. You use your username dan password memang buat cari daripada rumah je. Sebab di UUM ni, library kita dari segi database merupakan antara yang terbaik di Asia untuk bisnes. Ya, betul. Sebab saya pengalaman saya pergi UKM, saya pergi USM, tak boleh nak challenge UUM. Dari segi database, sebab kita spend berapa million untuk beli database tu, Emerald Library, ProQuest, EBSCOhost semua kan. Kita beli berapa ribu satu database tu. So kita memang the best lah. Sebab UKM pun tak boleh access semua social science journals. Tapi kita even siapa yang buat law kan Malaysia, MLJ pun kita ada dalam bentuk database. Very ni lah. Very detail maklumat. Okay, so tak ada alasan saya tak jumpa bahan. Okay. Tidak ada alasan. Kadang-kadang kita dah tengok dah, kita refer artikel kan, pengkaji ni refer artikel tahun 34 katakan kan. Kita nak cari gata di UKM mana nak dapatkan artikel tu. Kadang-kadang artikel tu tak ada. Benda tu akan berlaku. Bila nak cari bahan tu akan berlaku. Tapi itulah cabaran. Tak senang nak bagi DR ni. Itu cabaran pertama tu, literature review. Dah lah dapat artikel tu. Dapat artikel ni tak tahu nak baca yang mana ni. Tengok pun tak faham apa dia cerita ni. Dia sebut chi-square, dia sebut regression, correlation, apa dia ni. Terus setengah tu dia sebut lagi hypothesis tu apa dia pula. So, secara video nampak, tapi kan percayalah, day by day bila you dalam dunia ni kan, you akan belajar sedikit demi sedikit. Daripada tak tahu kepada, kita proses belajar daripada unknown kepada known. Daripada tak tahu, you akan belajar on that. Tak tahu, tanya. Sebab satu lagi masalah dengan PhD ni, dia self-discipline. You tak self-discipline, you can't. Sebab tak ada orang nak mantau kita, tak ada deadline. You dengan yourself, self-discipline. Kena ada at least 4 jam sehari untuk kerja PhD. Kena korban kalau masa 4 jam. Tak usah banyak 4 jam, tapi concentrate betul-betul dalam 4 jam. See, it's a process lah, it's a process. It's a process of learning. Memang perlu baca, perlu duduk, tahu apa yang kajian yang orang buat dalam bidang kita. Sebab kita tak mahu mengulangi membuat kajian yang sama. Bila orang baca kata lah benda ni orang buat dah, tak ada sesuatu yang baru pun. Tak ada contribution. Orang buat dah benda ni, you nak kaji lagi kenapa? Tak ada. Situ kita kena, biar orang kata tara reading lah, baca secara meluas literature review ni. Okay? So, antara sebab lain kita tengok literature review, kita nak pastikan bahawa kan kita ada variable, nanti kita akan discuss oleh variable ni supaya kita tak tertinggal. Framework ni wujud selepas kita baca dan baca, kena pasti apa dia benda-benda yang mempengaruhi. Saya nampak kelemahan student masa dia baca report yang ni kan. Kebanyakan student sebab mereka ni tak ada bahan pembacaan, tak jelas, jadi dia pakai taram dia bubuh dalam tu. Contohnya
apa ya? Apa tajuk? Bagi tajuk Ustaz? Apa tajuk? Apa internet cafe tajuk? Apa yang tajuk dia? Kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan cyber cafe. Kepuasan pelajar terhadap internet cafe kan? Apa yang pelajar letak? Apa yang pelajar letak di sini? Masa menunggu. Dia siapa? Masa menunggu, bukan saya punya, saya yang present. Apa dia punya? Masa menunggu Masa menunggu billing layanan pembayaran. pekerja, capaian internet, capaian internet. Lagi? Lepas tu bilangan komputer. Okey. Agak-agak lah daripada mana belajar dapat ni? Dia tenung feeling. Agak-agak. Nanti research ni kan, dia nak bandingkan dengan dapatan kajian lepas. Itu yang problem kalau dia tak buat literature review. Sebab nanti dia akan sebelah kita akan tengok nanti dalam kesimpulan nanti dapatan kita akan cuba lihat. Sebab kita ni nak extending boundary of knowledge, nak ilmu kan, nak tambah dengan yang lain. So kita akan tengok nanti dia tak boleh nak compare kajian ini sama ke tidak dengan kaji lepas, sebab dia tak tahu. Dan sebenarnya mungkin banyak lagi faktor pun yang mempengaruhi ini, tapi sebabkan kurang pembacaan dia tak boleh come up dengan betul-betul framework yang baik. At the end of the day, bila buat kesimpulan, tak boleh nak kaitkan dengan dapatan lepas. Sama ada dapatan dia tu konsisten ke ataupun kontradik dengan pengkaji lepas. Itu yang masalahnya. Kita hilang punca dah. Okay. Right, so work ethic tu. Contohnya katakanlah macam service quality. Yang ni kan dalam kebanyakan literature review artikel kan memang kata service quality ni biasanya diukur menggunakan instrumen ataupun questionnaire yang dibuat oleh para suraman and Zilman. Okay. So mana-mana artikel pun bercakap pasal para suraman and Zilman ni. So bila kita dah baca kita tahu okey, nak ukur ni tak ada masalah sebab instrumen dah ada. Kalau you tak baca betul, tak gali literature ni sampai tahap ni ya, kita duk fikir macam mana nak ukur service quality. Benda tu memang dah ada. Semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan okey, selalu kita fikir bila kita baca artikel bahagian mana kita nak fokus. Kan? Artikel memang bahagian mana nak fokus? Abstract information. First, you tengok abstract dulu. Abstract tu berkaitan sebab abstract ni summary of the article. Before you baca detail kan, tengok abstract dulu. Abstract ataupun setengah kalau business punya artikel dia tulis executive summary. Kan? Baca dulu, kita tengok dulu. Okey. Lepas tu semua konten dalam artikel tu perlu guna. Peringkat awal mungkin you tengok introduction, isu-isu mungkin kita boleh dapat ni. Tapi bila analisis nanti kita tengok, kita nak refer balik analisis kita ni sama tak dengan si A buat, kena tengok bahagian analisis dia. Kesimpulan kita ni sama ke tidak dengan dapatan dia, kena tengok dapatan dia. Dalam arti kata lain, satu artikel tu semua you kena baca, jangan skip. Sebab masa membuat introduction, mungkin kita hanya tengok bahagian introduction yang artikel A, yang kesimpulan tu tak penting. Tapi bila kita nak buat kesimpulan, nak tengok dapatan kita ni konsisten ke tidak dengan orang lain buat, kita kena tengok dapatan dia. Bila kita nak buat analisa, kita nak tengok yang instrumen yang kita guna ni sama dengan instrumen yang orang lain guna, kena tengok bahagian metodologi dia. So, semua artikel tu memang you kena baca. Cuma tang mana yang penting tu, itu akan you tengok bila you buat report nanti. Okay. Sebab saya kat pengalaman saya bila saya buat masa nak nulis thesis tu kan, peringkat yang akhir kan saya nak justify saya punya dapatan tu. Kita boleh buat statement macam ni, tapi kan kita tengok siapa yang pernah kata benda ni. Di mana kita pernah jumpa artikel mana yang kata ni. Kena cari balik 560 artikel ni, jumpalah satu statement dalam kesimpulan artikel A. So kena ambil. Setiap sebarang statement dalam tesis kita perlu disokong oleh pengkaji lepas. Dia tak boleh buat kajian ini katakanlah kita dapati bahawa kebanyakan waktu Fajr ini adalah dapat meningkatkan prestasi kod Azlini 2008. Tak boleh macam tu. Sebab you buat.
Benda tu tak dipublish lagi. Maknanya tak boleh kata benda tu berat hati saya kata macam tu, tak boleh. Dia mesti disokong ahli keadaan. So the whole article tu memang kena baca. Tapi tak boleh hafal baca. Kena baca, kena tahu. Sebab setiap statement dalam tu kita kena refer kepada artikel ni, siapa yang kata ni, siapa yang kata ni. Okay. Biasanya bila magazine ataupun surat khabar ni biasanya kita akan gunakan di peringkat pengenalan saja. Sebab artikel daripada surat khabar, majalah itu bukan artikel akademik. Untuk support nak keluarkan data statistik guna surat khabar boleh, tapi bukan untuk menyokong kajian. Okey, sebab dia merupakan bukan akademik. Nak menceritakan pasal problem statement boleh pakai daripada surat khabar. Okay, tapi nak menyokong ataupun tidak dia punya tu tak boleh. Kena pakai publish research. Kalau Wikipedia boleh? Ya? Wikipedia Lebih kepada definasi. Untuk definasi bolehlah Wikipedia. Dia lebih kepada organisasi, definasi suatu masalah apa, nak explain satu benda bolehlah. Tapi nak menyokong dapatan kajian kita ni sama dengan itu tak boleh. Tak boleh pakai ya. Okay. So biasanya dalam menulis literature review ni ada format-format dia. Bukan ikut tulis saja ya. Yang paling biasa kita pakai adalah APA format. Standard APA format ataupun American Psychological Association, APA format. Okay. Ini format APA. Okay, yang mana kita kod. Ini dapatan daripada ahli 1999. Okay. Lepas tu, cara lain juga dalam kajian lepas berkenaan dengan performance, ahli 99, Osman 99 mendapati bahawa ini maknanya is also direct quotation daripada ahli Osman dua pengkaji. Kalau dua kita refer kepada dua artikel, kita kena tulis macam tu. Kalau satu macam tu saja. Okay. Ini kalau misalnya kita nak sebut tahun dulu, in 2003 ahli found that apa? Ahli found that bahawa jadual kerja fleksi memberi kesan yang signifikan terhadap prestasi contohnya. Okay. Azila 2003 in her finding discovered that. Ini semua seni nak menulis ayat ni, jangan tulis Ali has shown that, Fatimah has shown that. Semua standard macam tu. Dia kena ada seni. Cara supaya bila orang baca tu orang tertarik. Ini Abu Bakar 1988. Azli 19 tahun 2000. Ni itu buat point form. Dia kena ada seni nak menulis. Tu yang benda-benda yang dia guna cara nak menulis ni. Kadang-kadang kita bubuh nama orang, tahun kat dalam. Kadang-kadang macam ni kan. Yang ni biasanya turutan daripada ni. Sebab tu tak perlu letak tahun, tak perlu letak tahun dah. Dia turutan daripada ni. Okay? Kalau misalnya research tersebut dilakukan oleh lebih daripada 2 penyelidik. Okay? Sorry. Pertama ni kalau 2 penyelidik, pertama kali kita nak kod dia kena bubuh nama penuh. Tony and Ali 2001. Okay? Ataupun kita boleh tulis indicated by Tony and Ali dalam bracket 2001 dekat luar. Okay, sama ada you nak bubuh tanda N macam ni ataupun N macam ni, dua-dua you buat. Okay? Okay. Tapi kalau kerja penyelidikan tu dilakukan oleh lebih daripada 2 penyelidik, katakanlah ada 6 penyelidik ataupun 5 penyelidik, kali pertama kita nak kod dia, kita kena bubuh nama penuh semua dulu. Okay? Kali kedua barulah ditulis at all tu. Contohnya Azli, Sabri, Manik, lepas tu Razul. Okay? 2 kita panggil citation. Yang kita tulis kat belakang tu kita panggil references. Okay? Yang tadi lah. Okay. Sekiranya ya seorang penyelidik tapi dia ada banyak artikel yang dipublish, dan artikel tu semua kita refer. Cara macam nak tulis, kita buat Ali 2001A, 2021 B. Ini maknanya artikel oleh Ali, artikel pertama kita refer ditulis tahun 2001, artikel kedua tahun 2001, artikel ketiga tahun 2002.
Kalau kita refer pada ahli tapi artikel dia tulis tapi ada 3 artikel yang dia tulis berkaitan dengan ni, kita refer macam ni. Boleh dia. Okey? Okey. Jika kita ada more than one author cited dalam teks, arrange according to alphabetical order of the first author surname. Okey. Yang ni contohnya, katakanlah kita refer kepada banyak artikel nak cerita pasal performer ni. Kita refer artikel Ali and Boon, Baker, Mamat. Artikel yang kita refer kan. Macam mana nak tulis? Kita susun ikut susunan nama dia. Bukan tahun. Susunan nama. Kita ada Ali and Boon, lepas tu Baker, lepas tu Mamat. Ikut susunan nama. Ini kalau artikel, banyak artikel yang kita refer untuk satu tajuk. Okay, itu citations. Ya. Tanya kalau macam PhD, you tak boleh ambil sekejap. Itu dinamakan sebagai plagiarism. Okay, kita kena rephrase balik. Kalau kita Kena buat ayat. buat kod. Kecuali kalau macam ni. Kecuali kalau you ambil definasi kan. Contohnya definasi okey. Bila sebut references, bermakna apa yang kita tulis di belakang tu mesti ada dalam teks. Mesti kita refer dalam teks. Kita citation tu mesti ada dalam teks. Maknanya kalau you buat sini Ali 2001 ni, benda tu dalam references mesti ada. Okey? Bibliografi pula tak semestinya ada. Maknanya apa yang you bibliografi kan kita tulis kan bibliografi, kita berbual kan. Okey. Itu pula boleh kita type. Kita buat jadi macam ni. Maknanya Azila Personal Communication Jun 15, 2001 menyatakan ataupun merasakan bahawa boleh. Maknanya katakanlah Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi buat personal interview Jun 2001. Maknanya kita refer kepada interview yang kita buat dengan Pak Lah 2001. Boleh kita buat. Ini biasanya peringkat awal lah, nak introduction, nak keluar, nak tulis problem statement, boleh pakai. Okay, personal communications. Okay. Ini cara nak menulis artikel. Sebenarnya saya dah dalam lampiran tu dah ada ya, saya sertakan APA format for references ni dah ada dalam ni. Okay, ini hanya tambahan sajalah. Okay, macam mana nak menulis kalau buku tu, macam mana nak menulis buku. Okay, nak tulis buku, kalau ada satu author, buku lebih daripada 2 author, nak tulis jurnal, nak tulis thesis macam mana, semua ada dalam ni. Kita tengok contohnya. Ini APA format lah. Okay, ini contohnya ya. Kalau nak tulis buku, thesis contohnya macam tu, Unpublished Master's Thesis University of Science. Kalau nak tulis artikel daripada jurnal, ni cara dia. Okay, kita italickan nama jurnal tersebut. Kalau nak tulis buku, okay, kita italickan nama buku. Ini paper cutting. Kalau kita ambil maklumat tu daripada keratan akhbar, macam dia nak tulis dia. Kita tulis nama tajuk artikel tu, tahun berapa, tarikh berapa, nama artikel dan muka surat berapa. Ini contoh paper cutting. Okay, kebanyakan beberapa diploma saya nampak banyak refer paper cutting. Ini contoh cara nak tulis references. Kalau jurnal kan, kalau yang macam publish masa thesis tu dia pun dah pernah quote jurnal siapa-siapa kan. Kalau kita nak ambil, kita kena dapat jurnal tu daripada asal dia ke, ataupun kita boleh ambil daripada jurnal yang dah dia tulis ya? Ada kalanya kalau ikut dari segi academic writing, you tak boleh quote orang ni tapi you ambil jurnal daripada ni, tak boleh. Sebab bila you quote bermakna you baca artikel tersebut. Kalau tak baca, silat buat, masa you viva nanti, ni cerita PhD lah, orang akan tanya you, artikel ni, what the article is all about. Okay, whatever secara profesionalnya, apa yang kita references, kita baca. Jangan pandai-pandai quote yang you tak baca. Ada yang terperangkap macam tu. Dalam status ni tu macam mana nak kena quote? Okey, dalam statement macam tu, kalau misalnya statement kita akan tulis okey, artikel contohnya ya, ataupun kajian oleh, katakanlah nama dia Porter lah, Michael Porter ya. Michael Porter 1910 dalam Abu Bakar
1999. Okey, maknanya orang faham. Artikel ni you tak baca, tapi you baca thesis Abu Bakar ni yang kata dia baca thesis ni. Tapi dalam references kena ada juga. Author kena ada, Abu Bakar kena ada. Tapi orang faham lah maknanya